Nur Izzati binti Zainal Nazri atau lebih dikenali sebagai Zati Zainal merupakan anak jati Kuala Lumpur. Pemegang ijazah sarjana muda kelas pertama perakaunan dan kewangan London School of Economics. Beliau merupakan atlet bola jaring dan merupakan anak sulung daripada 3 orang adik-beradik. Sukan merupakan sebahagian daripada darah dagingnya. Wanita berbintang Pisces ini sangat aktif bersukan sejak zaman persekolahan lagi, terutama sewaktu sekolah menengah berasrama penuh di Kolej Yayasan Saad Melaka. Antara sukan yang disertai adalah bola jaring. Beliau mewakili Melaka dan menerima anugerah warna separuh Melaka. Bagi acara olahraga iaitu lompat tinggi dan lontar lembing, beliau pernah mewakili daerah air keruh. Manakala bagi acara renang, Zati pernah mewakili sekolahnya. Sekarang ni saya bersama dengan Zati Zainal. Apa khabar Zati? Alhamdulillah, khabar baik. Terima kasih. Kabarnya Zati ni anak kepada seorang penyanyi lama iaitu Suliza Salam dan kakak kepada artis popular iaitu Ismail Izzani. Betul tu. Saya sebenarnya kakak sulung kepada Ismail Izzani. Jadi boleh tak Zati perkenalkan dengan lebih mendalam lagi pasal diri Zati kepada penonton La Vida Bella kita? Okey, hai semua. Saya Zati Zainal. Saya berumur 28 tahun. Saya sekarang bekerja sebagai part-time consultant dan juga saya suka amalkan gaya hidup sihat dan saya suka kekal aktif. Bercakap pasal mengamalkan gaya hidup sihat dan juga kekal aktif, mungkin penonton kita nak tahu dengan lebih lagi pasal rutin harian Zati. Rutin harian. Okey, buat masa sekarang ni saya part-time consultant. Jadi untuk kerja saya tak adalah masuk office daripada pagi hingga petang. Jadi masa bekerja tu lebih fleksibel buat masa sekarang ni. Jadi rutin harian saya selalunya selain daripada berjumpa dengan klien saya akan juga mencari masa untuk bersenam dan untuk kekal aktif lah, kita kata, nak katakan, supaya saya dapat menjaga berat badan yang ideal. Saya dapat tahu yang Zati ni seorang yang aktif bermain bola jaring. Apakah pencapaian terbesar yang pernah diraih oleh Zati? Okey sis, saya nak berkongsi. Saya secara sambilan aktif bermain bola jaring kan, dan saya ada pasukan saya tersendiri. Jadi kami banyak bertanding dalam pertandingan secara lokal dan juga antarabangsa. Jadi pencapaian tertinggi buat pasukan saya setakat ini, kami pernah bertanding sampai ke Hong Kong dan juga di Bangkok. So itu pencapaian tertinggi lah, dan kami actually menang pertandingan di Hong Kong tu, mewakili Malaysia lah katakan, sebab masa pertandingan di Hong Kong tu ada beberapa pasukan dari beberapa negara, jadi kami salah satunya pasukan daripada Malaysia, mewakili Malaysia. Di sebalik suatu kejayaan dalam pasukan tu mestilah ada coachnya, betul ya, di belakang. Jadi boleh tak Zati perkenalkan nama coach Zati dan juga nama ahli pasukan tu kalau ada? Okey, nama ahli pasukan saya, nama pasukan saya adalah Bolts, B-O-L-T-S, pasukan Bolts. So kami ni sedikit cerita tentang pasukan saya ni, kami semua daripada background yang berbeza. Semuanya ada pekerjaan harian dan kami semua memang sangat berminat dalam sukan bola jaring ni, jadi kami tubuhkan pasukan ni bersama, dan kami mencari pertandingan lah secara lokal dan juga secara antarabangsa. Ya, betul. Jadi untuk coach kami, sejak 2018 kami ada coach namanya Coach Siap. So Coach Siap ni sebenarnya merupakan pemain bola jaring kebangsaan. Dia mewakili Malaysia untuk sukan C, dan mereka menang pada tahun 2017 kalau tak silap, dan dia merupakan kapten pada masa itu. Kapten bola jaring Malaysia untuk sukan C pada tahun 2017 yang mereka menang, dan sejak 2018 kami mendapat coach Siap sebagai coach kami, dan dia juga merupakan ahli pasukan kami. Dia bermain bersama kami untuk pertandingan secara lokal ataupun secara antarabangsa. Dia coach dan dia juga salah satu daripada pasukan itu sendiri. Saya ada lagi soalan, tapi sebelum tu kalau kita sambung lebih jauh. Boleh juga. Jom. Mari.
Bowling dan badminton juga merupakan sukan kegemaran beliau. Bagi Zati, selain daripada tubuh yang sihat, kekuatan minda juga sangat penting dalam memperkukuhkan semangat bertarung agar tidak lekas putus asa dan hilang fokus. Antara tamasya sukan yang terbesar pernah beliau sertai adalah perlawanan terbuka bola jaring di Hong Kong dan Bangkok. Impian beliau juga mahu mewakili negara di Dubai bersama pasukannya Team Volts. Untuk Zati berlatih bersama pasukan dan juga bersenam secara bersendiri. Setakat ini untuk pasukan saya itu pasukan Volts, kami ahli pasukan saya semua mempunyai kerjaya masing-masing. Jadi kami mencari masa untuk berlatih selalunya pada waktu malam. Selalunya latihan kami dijalankan 2 kali seminggu. Setiap latihan dalam 2 jam sekurang-kurangnya, iaitu pada pukul 8 sehingga pukul 10:30 malam. Kemudian selain daripada itu, saya juga cuba mencari masa untuk bersenam bersendirian di rumah ataupun di gym. Kadang-kadang saya juga berjogging di kawasan rumah saya, iaitu di kawasan Taman Ta. Jadi itulah cara saya bersenam selalunya. Kau bercakap pasal bersenam ni, pernah tak mengalami apa-apa kecederaan sama ada berlatih dengan pasukan tu ataupun bila senaman tu dilakukan secara sendiri? Alhamdulillah, setakat ini saya tidak pernah lagi mengalami kecederaan yang serius, tetapi kecederaan yang biasa untuk bola jaring tu adalah juga. Setakat ini setelah beberapa tahun saya bermain bola jaring ini adalah mengalami kecederaan buku lali, kecederaan lutut, tapi tiada yang serius atau yang memerlukan pembedahan yang spesifik lah. Jadi dia cuma kecederaan biasa lah. Betul. Untuk seorang yang aktif. Ya, yang perlukan bila cedera macam tu just perlu berehat untuk seminggu atau 2 minggu dan kemudian kita kembali berlatih seperti biasalah. Kalau kita cakap pasal tadi kan berlatih dengan coach, kita dah boleh kata yang Zati dan kumpulan ahli peserta kumpulan lain ialah pemain bola jaring yang boleh dikatakan profesional. Jadi apa yang menyebabkan kelemahan ataupun kegagalan daripada pemain-pemain itu sendiri yang boleh menunjukkan bahawa gagal itu lebih menyerlah daripada biasa? Untuk sukan bola jaring, ia merupakan sukan yang berpasukan. Jadi amat penting untuk setiap ahli pasukan memainkan peranan masing-masing, dan paling penting dalam sukan bola jaring ialah chemistry. Selain daripada semestinya untuk bermain ni kita perlu mempunyai stamina, kita perlu ada yakin diri sebab dalam bola jaring ni ada kita perlu menjadikan gol kan. Jadi siapa yang perlu menjadikan gol tu haruslah yakin ketika menjadikan gol tu. Dan juga paling penting untuk setiap ahli pasukan ini memberi sokongan kepada ahli pasukan masing-masing lah. Sebagai contoh, jika kita sedang bertanding, kita perlu memberikan sokongan dalam court dan seharusnya tidak bolehlah marah kita punya ahli pasukan kan. Kita perlu memberikan motivasi kepada masing-masing. Itu yang paling penting. Jadi selalunya pasukan bola jaring yang gagal tu selalunya itulah tiada chemistry, tiada kerjasama antara pasukan, dan juga stamina memang sangat diperlukan ketika dalam court. Zati sendiri ada tak idola dalam bidang sukan, idola tempatan? Kalau idola tempatan tak semestinya bola jaring kan, tapi secara amnya saya amat menyukai Datuk Niko David kerana saya percaya pertama sekali bukan senang untuk menjadi yang pertama yang terhebat di dunia, tetapi juga untuk kekal berada di tempat itu sangat sukar. Dan Datuk Niko David berjaya menjadi pertama di dunia untuk beberapa tahun, jadi saya amat kagumlah dengan kejayaan beliau. Mungkin satu hari Zati Zainal juga berada di situ, kita tak tahu. Kita tahulah, insya-Allah lah kan. Tapi kalau Sil nak tahu idola saya dalam sukan bola jaring pula, saya rasa saya amat meminati pemain antarabangsa itu, namanya Maria Tutaya. Maria Tutaya. So kalau Sil boleh cubalah tengok Maria Tutaya ni, beliau memainkan posisi goal attack, iaitu posisi yang saya juga
GA iaitu Goal Attacker, dan beliau merupakan pemain New Zealand dan pasukan New Zealand sebenarnya memenangi World Cup baru-baru ini. Dari sisi lain, atlet jelita ini juga boleh bermain alat muzik, melukis dan menari. Sukan dan seni bagai irama dan lagu bagi beliau. Tidak hairan Zati impikan percutian mewah di Switzerland untuk menikmati seni, sejarah, sukan dan alam sekitar yang indah. Bila menyentuh soal pemakanan, wanita serba boleh ini meminati masakan Jepun dan gemar memasak pasta seperti aglio olio dan pesto. Pun begitu, beliau juga memastikan bahan-bahan seperti minyak zaitun, dada ayam, sayuran dan telur serta buah-buahan perlu ada dalam menu beliau. Bagi Zati, kesihatan yang baik penting adalah sebuah kebahagiaan sejati. Belum ada harga dan wang ringgit yang boleh beli kesihatan. Selain gemar bersukan, Zati juga pernah menjadi sukarelawan di Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan Kuala Gandah. Ada tak apa-apa pantang larang dalam makanan ataupun buah-buahan yang tidak diambil? Setakat ini tiada pantang larang, Zati makan je Kecuali semua. nasi? Kecuali nasi. Nasi sahaja pantang larang buat setakat ini. Selain lainnya, Zati makan seperti biasalah. Dan juga ni, pantang Zati tidak minum air berkarbohidrat setakat ini. Jadi itu memang tidak akan diambil langsung. Dan Zati cuba minum lebih banyak air kosong daripada air manis. Zati kurangkan air manisan lah. Sehari ni je kita minum sebab kita dah bersenam pagi tadi. Jadi kita bolehlah minum air coklat. Tenaga, betul. Jadi kalau macam tu Zati, ada tak apa-apa nasihat ataupun tips untuk remaja di luar sana yang menonton dan menginspirasikan Zati sendiri untuk mereka jadi lebih aktif, untuk menjaga kecantikan, menjaga diri mereka dan mungkin mereka ingin menceburi bidang sukan? Silakan. Untuk penonton-penonton di luar sana, Zati rasa amat penting untuk kita kekal aktif dan kekal sihat, dan bukan setakat kita perlu menjaga kecantikan luaran tapi juga dalaman. Jadi Zati percaya dengan bersenam ni banyak sangat kelebihan yang kita akan dapat. Sebenarnya bila bersenam ni kita banyak mengeluarkan endorfin yang elok untuk hormon kita, untuk kita kekal awet muda gitu. Okey, jadi kita harus kekal aktif dan terus bersenam untuk menjaga kesihatan dan juga keyakinan diri kita. Saya yakin ramai penonton saya dah dapat info-info ataupun input yang menarik dari Zati Zainal. Jadi apa kata kalau kita berehat sebentar dan kembali selepas ini. Bahan-bahannya ringkas ya Chef untuk kali ini. Rasanya sangat sesuai untuk orang bujang yang ingin mengamalkan gaya hidup yang sihat. Jadi Chef Fakhruddin, apa menu kita kali ini ya? Baik, menu set kita pada hari ini ialah ikan salmon bersama dengan sos butter lemon. Mari kita teruskan dengan bahan-bahan dia. Yang pertama kita perlukan gula perang, garam, lada hitam, bawang putih, lemon yang dibelah dua, ikan salmon, setengah cawan air, minyak zaitun dan juga butter. Baik, mari saya tunjukkan cara nak masak kita punya lauk ini. Mari.
Wah, nampak sedap betul hidangan kita kali ini. Sedap juga. Tapi mesti kita nak tahu kan berapa kandungan kalori yang ada dalam hidangan kita. Jadi mari kita bersama dengan Puan Guaidura, pakar pemakanan kita. Okey, jumlah kalori yang ada dalam pinggan ini adalah 404 kilokalori, iaitu salmon dan juga nasi. Salmon sahaja memberikan 254 kilokalori. Biasanya kita tahu salmon baik untuk jantung, turunkan kolesterol. Selain daripada itu, sebenarnya banyak khasiat lain yang boleh kita dapat daripada salmon. Antaranya adalah baik untuk imun sistem kita dan juga baik untuk kesuburan lelaki dan perempuan. Bukan itu sahaja, ia juga baik untuk sistem kognitif iaitu saraf ke dalam badan kita. Jadi menu yang sangat mudah dan juga banyak memberi manfaat kepada tubuh badan kita. Jadi kepada orang bujang di luar sana yang suka pergi ke gym, jangan lupa untuk cuba resepi ini. Hai, saya Dr. Bunga. Adakah ini fakta atau mitos? Ini adalah mitos. Sebenarnya, nanas mengandungi banyak vitamin C dan bromelain untuk menguatkan sistem imun. Selain itu, ia mengandungi banyak serat untuk mencegah sembelit semasa hamil. Ada sesetengah wanita yang makan nanas untuk mengurangkan simptom mabuk kehamilan, iaitu morning sickness. Sehat Bella kembali lagi dengan senaman yang lebih mencabar. Tapi jangan risau, pasti boleh dilakukan oleh anda semua di rumah. Sebelum bersenam, pastikan anda memanaskan badan dahulu bagi mengelakkan kecederaan. Mari kita lakukan senaman dalam segmen Sehat Bella. Hai Coach Adriana. Hello Sil. Jadi Coach Adriana, apakah gerakan senaman kita hari ini? Okey, so hari ini kita akan lakukan senaman isolation atau pengasingan, iaitu kita akan lakukan senaman untuk lengan kita, dua sahaja, bicep curls dan juga triceps kickback. Kedua-dua senaman ini adalah sangat bermanfaat, bukan sahaja boleh membentuk lengan yang cantik dan molek, tetapi juga meningkatkan ketahanan dan kekuatan otot lengan anda. Baiklah Sil, tanpa membuang masa, saya akan terus ke cara-cara untuk melakukan bicep curls dahulu, iaitu untuk kita punya biceps. Kita perlu dumbbell. Kita akan pegang dumbbell ni di tepi paha, hadapkan tapak tangan ke arah hadapan, tolak bahu ke belakang, kunci siku dan perlahan-lahan bawa dumbbell ke arah dada, dan bila kita turun, pastikan kita turun dengan perlahan dalam 2 hingga 3 atau 4 saat, dan kita ulang lagi, naik ke atas. Anda boleh ulang dalam 10 hingga 20 kali, terpulang kepada berat bebanan yang anda pegang. Pastikan anda tidak hayun badan sebegini, kalau tidak anda tidak rasa otot kita tengah bekerja. Dan seterusnya anda boleh teruskan dengan triceps kickback. Tekniknya sangat mudah. Bengkokkan badan ke bawah. Anda akan tarik dumbbell ini ke arah atas. Pastikan siku anda dibuka sedikit dan kemudian anda akan kekalkan dalam posisi ini dan anda akan tolak dumbbell ke arah belakang dan perlahan-lahan turunkan dumbbell sampailah siku anda dalam 90 darjah dan ulangi pergerakan ini. Pastikan anda rasa di lengan bahagian belakang atau kita panggil triceps. Pastikan anda tidak hayun dumbbell ini. Jika tidak, anda tidak akan rasa triceps anda bekerja. Dan itu sahaja cara-cara sangat senang untuk dilakukan di rumah. Kalau tiada dumbbell, gunalah botol air. Okey? Yes. Wah, diharap gerakan senaman kita kali ini dapat memberikan inspirasi kepada penonton La Vida Bella kita untuk mendapatkan lengan yang cantik. Jadi saya Sifini Osman, kita berjumpa dalam episod yang akan datang di rancangan La Vida Bella. Hai. Okey, jom kita mulakan dengan bicep curls dahulu. Okay, so anda posisikan tapak tangan menghadap ke hadapan, tolak bahu ke belakang, kunci siku dan bawa dumbbell ke arah dada dan perlahan-lahan turun bawah.
Okey. So seal kita akan buat dalam 5 kali. Okey, ini yang pertama dan kedua. Bagus. Bila turun tu ambil nafas. Bila naik hembus nafas. Kita buat 2 lagi dan lepas tu kita akan terus buat triceps kickback.